Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 Ipoh akan membentangkan berkenaan dengan disiplin teras utama dalam pembangunan organisasi. Definisi disiplin. Menurut Kamus Dewan Bahasa, disiplin merupakan sebagai satu kepatuhan, kesetiaan dan juga ketaatan kepada sesuatu peraturan yang telah ditetapkan. Disiplin merupakan sesuatu peraturan atau keterbatasan yang harus dipatuhi oleh setiap orang dalam kehidupan seharian. Ia juga boleh dikatakan sebagai undang-undang yang bertujuan bagi membentuk seseorang sebagaimana dengan kehendak dalam agama dan juga norma-norma masyarakat bagi menjamin kesejahteraan dan kesempurnaan dalam kehidupan. Disiplin dalam organisasi. Dalam sesebuah organisasi, disiplin merupakan satu perkara yang utama bagi mencapai matlamat dan kejayaan bagi sesebuah organisasi tersebut. Disiplin juga merupakan elemen dasar dalam hubungan pekerjaan, iaitu perhubungan manusia dalam sesebuah organisasi dan keperluan hubungan tersebut akan sempurna jika ia dipatuhi dengan baik. Seterusnya, disiplin dalam organisasi juga dapat menjamin keharmonian dalam organisasi dan seterusnya dapat melahirkan pekerja yang berkualiti dan produktif bagi sesebuah organisasi. Teori yang berkaitan dengan isu disiplin dalam organisasi. Antara teori yang boleh dikaitkan dengan isu disiplin dalam organisasi ialah teori kepribadian mulia, di mana teori ini berkaitan dengan perlakuan manusia iaitu dari segi moral seperti mempunyai nilai kejujuran dan keikhlasan dalam diri. Teori ini berkait rapat dengan isu disiplin kerana ianya berkaitan dengan sikap dalam diri manusia. Seterusnya ialah teori prinsip kewajipan iaitu deontologis. Teori yang mempunyai konsep yang berprinsip moral yang merujuk kepada kewajipan dan tanggungjawab, iaitu kewajipan dan tanggungjawab seseorang individu terhadap sesuatu perkara. Teori prinsip kewajipan yang dikenali dengan deontologi juga merupakan teori yang peraturan yang mementingkan peranan peraturan. Teori ini juga menegaskan bahawa tanggungjawab yang dilakukan semata-mata peraturan ini. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Selamat sejahtera, nama saya Krishna Vini Lohanada, nombor matrik 282224. Saya akan membentangkan tentang punca-punca pelanggaran dalam organisasi. Antaranya, konflik boleh berlaku dalam mana-mana organisasi apabila bekerja dengan latar belakang dan keutamaan berbeza, bekerjasama bertembungan personaliti dan komunikasi yang salah faham kepada salah urus organisasi. Punca negatif konflik tempat kerja boleh termasuk gangguan pekerja, penurunan produktiviti, kegagalan projek, ketidakhadiran, pusing ganti dan pemberhentian. Tekanan emosi boleh menjadi punca dan punca konflik di tempat kerja. Ketidakhadiran adalah ketidakhadiran pekerja yang disengajakan atau kebiasaannya. Walaupun majikan menjangkakan pekerja terlepas beberapa hari bekerja setiap tahun, kehadirannya yang berlebihan boleh menyemai produktiviti yang menurun dan boleh memberi punca besar kepada kewangan syarikat, semangat dan faktor lain. Faktor melihat punca kehadiran, kos kehilangan produktiviti dan perkara yang boleh dilakukan oleh majikan untuk mengurangkan kadar kehadiran di tempat kerja. Seterusnya, tertidur. Bertidur semasa bertugas boleh membawa akibat yang besar, bergantung pada barisan kerja pekerja itu. Contohnya, pengawal trafik yang tidur sebentar semasa pekerjaan mereka boleh juga membawa kepada bencana penerbangan. Tidak kurang seriusnya ialah apabila pekerja itu terus tertidur di bilik rehat atau di meja mereka. Selagi mereka ada pada syarikat, pekerja juga dijangkakan aktif dan berwaspada. Punca seterusnya adalah tekanan emosi juga boleh membawa kepada
Punca konflik di tempat kerja. Walaupun konflik secara hamnya dianggap mempunyai punca negatif di tempat kerja, tahap konflik sebenarnya adalah normal dan sihat. Malah ramai yang percaya ia adalah ramuan penting untuk kejayaan organisasi. Pasukan yang paling berpunca ialah pasukan yang hali cukup selamat dan tidak bersetuju antara satu sama lain. Kekurangan kejelasan peranan bermakna pekerja tidak jelas tentang tugas, tanggungjawab atau apa yang diharapkan. Kejelasan peranan yang rendah boleh menyebabkan tindak balas tekanan apabila gerak berpanjangan atau teruk boleh menyebabkan kecederaan fizikal atau psikologi kepada pekerja. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Gishandini Magesuran. Hari ini saya hendak membentangkan tentang kesan-kesan pelanggaran disiplin dalam organisasi. Kesan boleh dikategorikan sebagai dua. Yang pertamanya, kesan jangka masa pendek. Yang kedua, kesan jangka masa panjang. Isu yang pertama dalam kesan jangka masa pendek ialah pekerja yang sering datang lewat ke kerja. Pekerja yang sering datang terlibat boleh dikategorikan sebagai tidak mempunyai penempatan masa. Sesetengah organisasi menghadapi masalah seperti ini. Pekerja yang datang lewat ke kerja mesti mempunyai pelbagai alasan. Misalnya, kesesakan lalu lintas, kerosakan kenderaan dan sebagainya. Kesannya, jika syarikat tidak cekat dan produktif, maka syarikat boleh mengalami kerugian. Jika rugi, maka syarikat perlu ditutup atau mengalami proses penstrukturan semula. Dalam proses penstrukturan semula, gaji akan dikaji semula, bonus akan ditangguh dan sebagainya. Apabila syarikat ditutup, pekerja akan kehilangan pekerjaan dan punca pendapatan. Kesan yang kedua ialah pakaian. Pakaian adalah sangat penting di sebuah organisasi. Pakaian melambangkan diri seseorang. Pekerja yang tidak memakai pakaian kemas ataupun tidak mengikuti etika pakaian tempat kerja boleh dikatakan tidak mempunyai disiplin ataupun etika pakaian. Pakaian yang tidak kemas merujuk kepada pakaian yang tidak gosok, tidak memakai pakaian yang kemas dan pakaian yang tidak berkaitan dengan syarikat. Ini akan memberi imej yang buruk kepada orang luar terhadap syarikat tersebut. Ini akan menyebabkan nama baik syarikat akan merosot dengan mudah. Kesan jangka masa pendek yang terakhir ialah kehadiran. Kehadiran adalah sesuatu yang amat penting dalam organisasi. Pekerja tidak boleh sentiasa tidak hadir ke kerja tanpa sebarang alasan. Pekerja yang kurang sihat perlu memberi surat cuti sakit kepada majikan. Bagi pekerja yang mengambil cuti tanpa surat cuti, perlulah memaklumkan kepada pihak majikan terlebih dahulu. Hal ini dikatakan demikian kerana majikan akan menguruskan pekerja lain untuk menyiapkan kerja yang tidak menyiapkan. Misalnya, tidak memaklumkan kepada pihak majikan tentang tidak hadir ke kerja. Kerja pada hari tersebut akan tertangguh dan tidak dapat menyiapkan pada masa yang ditetapkan. Kesan jangka masa panjang yang pertamanya ialah gangguan seksual. Gangguan seksual juga perkara yang biasa berlaku di tempat kerja. Gangguan seksual bukan berlaku secara sukarela tetapi paksaan. Gangguan seksual termaksudlah pertuturan, sentuhan dan penglihatan yang tidak senonoh. Kesan pertama ialah penurunan produktiviti. Sekiranya seorang kaki tangan di tempat kerja mengalami gangguan seksual, besar kemungkinan satu jabatan akan terasa kesannya. Menurut sebuah kajian yang dijalankan ke atas 262 orang wanita, hampir 75% mengakui insiden gangguan seksual di tempat kerja dapat mempengaruhi produktiviti. Bukan itu sahaja, mereka juga rasa takut dan tidak selamat di tempat kerja masing-masing. Selain itu, kes gangguan seksual di tempat kerja juga mungkin akan menyebabkan isu lain menjadi semakin teruk. Antaranya, pekerja mungkin jadi tidak bersemangat, mula datang lewat, sering ponting kerja dan tidak boleh fokus. Rasuah juga salah satu isu yang sangat besar dalam organisasi. Rasuah ialah memberi atau menawarkan apa-apa barang yang bernilai dengan bertujuan untuk mendorong
seseorang untuk bertindak seperti dikatakan. Antara kesan yang utama adalah perkhidmatan sesebuah organisasi menjadi tidak cekap. Ini kerana rasuah memerlukan penggunaan sumber-sumber yang tidak sesuai yang dapat menjejaskan kecekapan organisasi. Sumber-sumber yang sepatutnya digunakan dalam melaksanakan operasi yang penting hanya digunakan dalam fungsi yang tidak berkaitan ataupun tidak produktif. Isu disiplin seterusnya ialah jenayah kolar putih atau jenayah korporat. Jenayah korporat ini boleh dimaksudkan individu atau sekumpulan pekerja yang berstatus tinggi melakukan jenayah di organisasi. Jenayah kolar putih boleh membawa kesan negatif terhadap integriti institusi kewangan dan perniagaan negara dan keupayaan agensi penguatkuasa dalam mengurus dan menyiasat kes penyelewengan kewangan. Yang terakhirnya ialah kecurian. Kebanyakan organisasi mempunyai masalah disiplin iaitu mencuri barang syarikat. Tidak dikira sama ada swasta ataupun awam. Setiap pekerja hendaklah menjalankan tugas dengan berjujur dan bertanggungjawab atas tugas yang diberikan dalam organisasi. Kelakuan seperti mencuri dilakukan boleh dikatakan tidak mematuhi peraturan dan etika organisasi. Pekerja yang suka mencuri di syarikat boleh dipandang rendah dan membawa kepada pandangan buruk di tempat kerja. Majikan sukar untuk mempercayai orang tersebut, kecurian boleh menyebabkan syarikat untuk bankrupt. Misalnya, syarikat akan berhenti membeli barang secara besar-besaran, pekerja yang dipecat tidak dapat naikkan gaji, pekerja terpaksa membuat kerja secara berlebih-lebihan. Seterusnya, Cik Maunika akan membentangkan slide seterusnya. Terima kasih kepada pembentang sebelumnya. Sekarang saya akan membentang tentang pelanggaran disiplin bagi kaki tangan awam. Pertamanya adalah seorang pekerja kaki tangan awam harus mendahulukan kerja awamnya daripada membuat kerja peribadinya. Seperti contohnya seorang penjawat awam telah memberi keistimewaan kepada saudara mara dalam menimbangkan sesuatu masalah semasa waktu pejabat dijalankan. Seterusnya adalah masalah tata tertib seperti tidak menghadiri ke kerja. Seramai 18 penjabat aman telah dibuang kerja sebelum ini. Seorang itu tidak dapat hadir ke pejabat, dia harus mengambil tindakan menurut tata tertib dengan mengambil cuti, dengan memaklumkan kepada pihak atasan. Kitahuan awam dilarang bersifat negatif yang akan mencemarkan reputasinya. Contohnya terlibat dalam sebarang kes-kes jenayah seperti penyalahgunaan data, pergaduhan dan sebagainya lagi. Setiap penjawat awam harus menjalankan kerjanya dengan kejujuran dan keamanan. Terima kasih Saudari Monika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Hainun Binti Jalal, nombor matrik 276503. Saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya iaitu dalam subtopik cadangan. Terdapat beberapa cadangan dan penambahbaikan dalam mengatasi isu-isu pelanggaran disiplin dalam sesuatu organisasi. Cadangan yang pertama adalah mengatasi budaya kerja silo dalam kalangan pekerja. Apabila kita menyebut berkenaan sesuatu organisasi, sudah semestinya ia memerlukan pekerja yang harus bekerja secara berpasukan dan saling mengembeling usaha dalam mencapai matlamat dan objektif sesebuah organisasi tersebut. Namun, apabila mentaliti budaya kerja silo ini wujud dalam kalangan pekerja, sudah semestinya ia akan menyukarkan dan menyulitkan lagi sesebuah organisasi itu mencapai matlamatnya. Hal ini kerana apabila budaya kerja silo itu timbul dan wujud dalam kalangan pekerja, sudah semestinya pekerja itu akan sentiasa ataupun berada dalam zon selesa mereka masing-masing. Mereka hanya akan membuat kerja mereka masing-masing tanpa memikirkan jabatan-jabatan yang lain. Jadi, hal ini hanya akan menimbulkan beberapa impak negatif dalam sesebuah organisasi tersebut. Oleh yang demikian, sesebuah organisasi tersebut harus memikirkan bagaimana mereka dapat mengatasi budaya kerja silo dalam kalangan pekerja mereka.
Salah satunya adalah dalam cara mengatasi budaya kerja silo ini, mungkin sesebuah organisasi itu harus mengadakan mesyuarat secara lebih kerap terhadap keseluruhan jabatan yang terdapat dalam organisasi tersebut. Agar pertemuan secara bersemuka ini mereka dapat memberikan pelbagai pendapat dan juga pelbagai inisiatif-inisiatif lain untuk mengembeling usaha secara bersama dalam mencapai matlamat organisasi tersebut. Cadangan penambahbaikan yang kedua adalah melakukan pengisytiharan nilai terhadap kaki tangan pekerja mereka. Sikap para pemimpin dalam sesebuah organisasi yang seakan-akan bekerja dalam dunia sendiri sudah lama berlaku. Mereka ini hanya tahu mendesak, memberikan arahan tanpa memikirkan apakah kesusahan atau cabaran yang perlu dilalui oleh para pekerja mereka dalam menyiapkan tugasan tersebut. Oleh yang demikian, sudah semestinya akan wujud rasa kurang senang ataupun masalah disiplin yang lain dalam kalangan pekerja kerana mereka ini ada merasakan segala usaha mereka itu tidak diberikan pengiktirafan ataupun terasa dihargai. Dan lalu yang mereka akan bekerja secara sambil lewa dan sememangnya akan wujud pelbagai masalah disiplin yang lain dan seterusnya. Oleh yang demikian, pihak organisasi ataupun peringkat atasan bahagian pengurusan harus memberikan pelbagai inisiatif ataupun insentif sebagai usaha untuk menghargai usaha-usaha pekerja-pekerja mereka. Hal ini akan menambahkan lagi semangat dan menambahkan lagi keinginan mereka untuk mencapai matlamat organisasi tersebut. Cadangan penambahbaikan yang seterusnya adalah bersemuka dengan pekerja. Dalam usaha untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan, sudah semestinya kita harus mencari akar daripada punca permasalahan tersebut itu berlaku. Langkah yang lebih proaktif adalah dengan bersemuka secara individu dengan pekerja yang bermasalah tersebut. Hal ini haruslah tidak melibatkan individu yang lain. Oleh yang demikian, individu itu merasa lebih selesa untuk berbincang dengan majikannya. Mungkin dalam perkongsian masalah tersebut, majikan dapat mengenal pasti apakah solusi yang patut dilakukan dalam menambah baik prestasi pekerja berkenaan. Antara langkah yang majikan boleh lakukan adalah dengan merujuk pekerja berkenaan kepada pihak kaunseling organisasi yang mana mereka ini lebih pakar dalam menangani dan memberi nasihat yang jitu kepada pekerja yang bermasalah dan memerlukan bantuan dari segi moral. Pihak atasan harus mencari titik kelemahan para pekerja masing-masing, terutamanya daripada segi kemahiran, tingkah laku dan juga ilmu mereka. Hal yang demikian kerana kebanyakan pekerja akan mempunyai masalah disiplin yang melibatkan ketiga-tiga faktor tersebut. Oleh yang demikian, pihak organisasi harus lebih mendalami situasi dan persekitaran para pekerja mereka. Adakah semuanya berjalan dengan lancar atau ada hal yang perlu untuk diberikan perhatian agar ianya tidak membantukan pembangunan para pekerja dan organisasi tersebut. Untuk rumusan, saya mempersilakan Monica untuk menyimpulkan hasil pembentangan kami. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya adalah masyarakat harus bekerjasama bagi mengatasi kesukaran dalam disiplin dan harus mengambil langkah yang sepatutnya supaya masalah disiplin dapat dikurangkan.